Rusia telah mengalami salah satu tamparan paling hebat terhadap penerbangan elitnya sejak permulaan perang. Di tengah-tengah kehebohan ini, pada hari Sabtu 2 Mei 2026, pihak berkuasa Ukraine mendakwa bahawa drone telah menyerang pesawat pejuang di dalam pangkalan udara Chagol di wilayah Chelyabinsk, kira-kira 1,700 km dari sempadan Ukraine. Dengan imej satelit dan kenyataan tentera menunjukkan bahawa Ukraine berjaya menjangkau jarak yang dianggap selamat oleh Moskow. Saya akan ceritakan semua itu sebentar lagi, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata, dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat dengan standard credibility Milson Alves. Menurut stafam Ukraine dan komander pasukan sistem tanpa pemando, Robert Magyar Brov, drone-drone Ukraine telah menyerang pesawat bernilai tinggi milik Rusia, termasuk jet pejuang Su-57 dan sekurang-kurangnya satu Su-34. Maklumat yang didedahkan adalah mengenai pesawat yang terkena pada 25 April. Ukraine, seperti biasa dalam kes-kes sebegini, cuba mengurangkan kesan operasi tersebut di mata umum. Tetapi imej satelit dan pergerakan seterusnya di kawasan pangkalan telah menimbulkan keraguan besar terhadap versi Moskow. Perkara utama adalah mudah. Su-57 bukanlah pesawat biasa dalam tentera udara Rusia. Ia dipersembahkan oleh Moskow sebagai jet pejuang generasi kelima mereka. Ia adalah pameran teknologi siluman mereka. Ia adalah jawapan mereka kepada model-model canggih Amerika Syarikat seperti F-22 dan F-35. Walaupun begitu, Rusia hanya mempunyai sedikit pesawat seperti ini. Anggaran terkini meletakkan jumlah armada yang beroperasi pada bilangan yang terhad, manakala penilaian lain menyatakan terdapat antara 32 hingga 42 unit yang telah dihasilkan atau tersedia dalam pelbagai keadaan. Maksudnya, sebarang kehilangan atau kerosakan serius bukan sahaja satu kerugian ketenteraan, ia juga satu tamparan langsung kepada imej kuasa yang cuba dijual oleh Kremlin. Di situlah terletaknya besarnya kesan serangan tersebut. Ukraine tidak hanya menyasarkan landasan, depot atau struktur sekunder. Sasaran mereka adalah satu simbol. Su-57 itu mahal, sukar untuk dihasilkan. Ia bergantung kepada rantaian industri yang tertekan akibat sekatan dan tidak boleh digantikan dengan cepat. Apabila sebuah pesawat seperti ini rosak di darat, kerugian yang dialami melebihi kerangka yang kelihatan dalam gambar bagi sebuah kuasa besar yang cuba menunjukkan kawalan. Kawalan mutlak ke atas wilayah sendiri. Melihat drone menghampiri kawasan Ural adalah satu petanda yang tidak menyenangkan. Serangan itu dipercayai dilakukan dengan drone jarak jauh sebagai sebahagian daripada strategi yang digunakan oleh Ukraine untuk melemahkan mesin ketenteraan Rusia jauh dari barisan hadapan. Kiev telah memberi tumpuan kepada sasaran yang menjejaskan logistik, penerbangan, dan pembiayaan perang. Strategi ini tidak memerlukan pengambilan wilayah pada masa itu. Ia bertujuan untuk sesuatu yang lain, memaksa Rusia untuk menyebarkan pertahanan udara di kawasan yang sangat luas. Melindungi loja penapisan, pangkalan, kilang, pelabuhan, dan lapangan terbang tentera pada masa yang sama. Ini menggunakan sumber, mencetuskan ketegangan dalaman, dan meninggalkan kelemahan yang semakin jelas. Pangkalan Chagol terletak di Chelyabinsk, kawasan yang jauh dari pertempuran langsung di Ukraine. Inilah yang menjadikan serangan itu sangat sensitif. Kenapa? Kuba menyampaikan idea bahwa kawasan pedalaman Rusia adalah barisan belakang yang selamat. Sekarang, setiap tindakan baru Ukraine terhadap sasaran yang jauh memusnahkan perasaan itu. Jika drone boleh menyerang pesawat canggih pada jarak 1.700 km, message-nya memang keras. Kedalaman wilayah Rusia tidak lagi menjamin perlindungan automatik. Su-34 juga mempunyai kepentingan dalam hal ini. Dia digunakan oleh Rusia sebagai platform serangan, terutama dalam pengeboman dengan munisi berpandu dan peluru berpandu. Secara praktikal, ia adalah sebuah pesawat yang digunakan untuk memberi tekanan secara meluas terhadap bandar, tenaga, infrastruktur, dan kedudukan Ukraine. Sebab itu, Kiev menganggap sasaran seperti ini sebagai keutamaan. Dengan menyerang pesawat di darat, Ukraine cuba mengurangkan keupayaan Rusia untuk melancarkan serangan tanpa perlu berdepan dengan pesawat-pesawat ini di udara, di mana risikonya jauh lebih tinggi. Serangan di Chagol juga merupakan sebahagian daripada siri serangan yang lebih besar. Dalam beberapa hari kebelakangan ini, Ukraine kembali menyerang struktur tenaga di dalam Rusia. Pelabuhan dan terminal Tuapse di Laut Hitam telah diserang buat kali keempat dalam tempoh lebih sedikit daripada 2 minggu menurut Associated Press dan Reuters. Tempat itu penting untuk aliran minyak Rusia dan untuk pendapatan yang membantu Moskow menampung perang.
Pengulangan serangan-serangan itu menunjukkan bahawa Kiev tidak hanya mahu menyebabkan kerosakan sekali lalu. Mereka mahu mengenakan tekanan berterusan dengan menyerang keuangan, logistik dan keyakinan Kremlin. Rusia membalas dengan lebih banyak serangan terhadap Ukraine. Pada 1 Mei, Moskow melancarkan serangan besar-besaran menggunakan drone, menyerang wilayah-wilayah seperti Ternopil, Cherkasy, Vinnytsia, dan Odessa. Data ini menunjukkan bahawa perang telah memasuki fasa pergeseran udara yang berterusan, dengan drone menjadi alat utama bagi kedua-dua pihak. Namun, terdapat satu perbezaan penting. Penting, sementara Moskow cuba memusnahkan infrastruktur Ukraine, Ukraine cuba menyerang titik-titik yang menyokong keupayaan Rusia untuk terus menyerang. Inilah sebabnya serangan di Chagul mempunyai impak politik yang begitu besar. Ukraine cuba menunjukkan bahawa Rusia boleh menyerang, tetapi juga boleh diserang di tempat yang paling menyakitkan. Dan dalam kes ini, sasarannya bukanlah kemudahan biasa. Ia adalah aset udara canggih Rusia. Inilah sektor yang digunakan oleh Moskow untuk memberitahu dunia bahawa mereka masih berada di puncak teknologi ketenteraan. Persepsi ini memberi kesan kepada sekutu, pembeli senjata, dan juga kepada komando Rusia sendiri. Ia juga mempunyai kesan praktikal di medan perang. Jika Rusia perlu menggerakkan sistem pertahanan udara untuk melindungi pangkalan yang jauh, mereka akan mengurangkan perlindungan di kawasan lain. Jika mereka perlu menyimpan pesawat di dalam struktur tertutup, ia akan menyukarkan operasi yang pantas. Jika mereka perlu membaiki pesawat yang kompleks, ia akan menggunakan alat ganti, masa kerja teknikal, dan tenaga kerja pakar. Dalam peperangan Rusia, perkara-perkara kecil seperti ini sangat penting. Kemenangan bukan hanya datang daripada satu letupan sahaja. Ia datang daripada pengumpulan kos yang musuh tidak mampu ganti pada kadar yang sama. Sejarah terkini menguatkan lagi jalan ini. Pada Jun 2025, Ukraine sudah melancarkan operasi jaring labah-labah. Satu tindakan terhadap pangkalan Rusia yang mengenai pengebom strategik yang digunakan untuk melancarkan peluru berpandu jarak jauh. Jun 2025. Estimaram na época que 10 aviões. Rusia yang menyerang pengebom strategik pada Jun, Ukraine sudah melancarkan operasi laba-laba. Satu tindakan terhadap pangkalan Rusia yang menyerang peluru berpandu jarak jauh. Satu tindakan terhadap pengebom strategi Rusia yang digunakan untuk melancarkan peluru berpandu jarak jauh. Ukraine telah menyerang pengebom Rusia yang melancarkan peluru berpandu dalam satu tindakan pada bulan Jun. Operasi labah-labah pada bulan Jun adalah tindakan Ukraine terhadap pengebom Rusia yang digunakan untuk melancarkan peluru berpandu jarak jauh. Pada bulan Jun, Ukraine telah melaksanakan operasi Aranha terhadap pengebom strategik Rusia. Pada bulan Jun, tindakan Ukraine telah menyerang pengebom Rusia yang digunakan untuk melancarkan peluru berpandu jarak jauh. Ukraine telah menyerang pengebom Rusia yang digunakan untuk peluru berpandu jarak jauh. Operasi Ukraine menyasarkan keupayaan jarak jauh Rusia. Di Israel, Israel dikenali kerana menyerang sasaran strategik sebelum ancaman yang lebih besar berkembang. Amerika Syarikat menggunakan operasi jarak jauh untuk memusnahkan pusat komando, radar dan struktur ketenteraan sebelum melancarkan kempen yang lebih besar. Logiknya adalah serupa. Tidak cukup hanya berhadapan dengan askar di barisan hadapan. Kita perlu melumpuhkan mata, lengan dan bekalan bahan api jentera musuh. Ukraine sedang cuba melakukan perkara yang sama terhadap Rusia, cuma dengan menggunakan drone yang lebih murah dan serangan yang semakin mendalam. Ini adalah satu siri. Loji penapisan terbakar, pelabuhan di bawah tekanan, kemudahan minyak diserang, penlebom yang pernah diserang sebelum ini, dan kini jet pejuang halimunan menjadi tumpuan berita. Rusia masih mempunyai kuasa ketenteraan yang besar, masih melancarkan serangan berat, dan masih menyebabkan kemusnahan besar di Ukraine. Tetapi idea bahawa barisan belakang mereka kebal semakin lemah. Kiev cuba mengubah kelemahan ini menjadi kelebihan politik. Dengan menunjukkan bahawa mereka mampu menyerang Chelyabinsk, Ukraine menghantar mesej kepada Moskow, kepada Eropah dan kepada Washington. Kepada Moskow, ia menyatakan bahawa perang boleh kembali ke dalam Rusia. Kepada Eropah, ia menunjukkan bahawa bantuan ketenteraan dan teknologi telah membuahkan hasil. Kepada Washington, ia menegaskan, Ukraine masih mampu mengejutkan dan melemahkan keupayaan Rusia, walaupun selepas bertahun-tahun berperang. Serangan itu juga menunjukkan perubahan dalam perang drone. Pada mulanya, ramai yang melihat peranti ini sebagai senjata sokongan, berguna untuk pemerhatian atau serangan kecil. Sekarang ia menyerang kilang penapisan, pangkalan strategik dan pesawat bernilai tinggi. Ukraine faham bahawa mereka tidak perlu mempunyai armada udara yang lebih besar daripada armada udara Rusia untuk menimpakan kerugian. Perlu mencari kelemahan,
memilih sasaran yang tepat dan mengulangi serangan sehingga memaksa Moskow untuk mempertahankan diri di setiap sudut. Perang masih berterusan, tetapi message kali ini sangat berat. Permata udara Putin sudah tidak kelihatan begitu selamat di dalam Rusia sendiri. Saya Milson Alves News, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam deskripsi video. Sila tekan suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya Anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.